أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد yang dimuliakan Tuan Imam, pengerusi dan juga semua ahli jawatan kuasa masjid, seterusnya muslimin dan muslimat, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, pada malam ini kita dapat bersama lagi, dan tajuk kita pada malam inilah syarat-syarat yang perlu dipenuhi dalam syarikat Al-Anan, sejenis syarikat yang telah kita baca beberapa minggu yang lepas. Itu syarikat Anan ini ialah persepakatan dua orang atau lebih dengan bahagian harta yang telah kita sebutkan dulu, sama ada sama ke tak sama, tak ada masalah. Walaupun mazhab kita mensyaratkan kena sama, pitih dengan pitih, ringgit dengan ringgit, itu mazhab kita. Tapi kalau lah ada yang berpakat tidak sama, masih ada lagi pandangan yang membenarkan, maknanya duit ringgit boleh dari satu pihak, manakala satu pihak lagi dengan duit dolar umpamanya. Ataupun juga satu pihak dengan pitih, satu pihak lagi dengan barang-barang, dengan sesuatu harta yang bukan duit lah, dengan telefon ke, atau dengan kenderaan dia, motosikal ke apa, boleh, tak ada masalah. Yang penting dinilai dia berapa. Nilai dia untuk nak buat syarikat ini boleh nilai, kerana setiap barang ada nilai, dan daripada nilai tadi boleh diputuskan berapa keuntungan setiap pihak. Kerana dua-dua pihak ini bekerja, mereka berusaha mereka untuk cari untung. Jadi syarikat ini, tuan-tuan, telah kita jelaskan sebelum ini, ia adalah satu cara untuk mengelakkan daripada kita minjam, kita berhutang kerana tak cukup modal, nak buat seorang pitih tak ada. Jadi dengan cara ini tak payah berhutang, tak payah minjam, yang menyebabkan jadi masalah lain pula menyusul di sebalik berhutang dan pinjam itu, dengan adanya kadar bunga faedah yang tinggi, yang menyebabkan ianya menjadi kesukaran kepada pihak yang ingin untuk mengerjakan, mengusahakan sesuatu perniagaan ini. Dan hal ini juga telah kita beritahu dulu bahawa bukanlah hanya sekadar melibatkan meniaga je perlu pada syarikat ini. Bahkan bagi yang berkait dengan bidang pertanian pun dia boleh buat juga. Kerana tahu sajalah untuk nak menguruskan ladang, menguruskan tanah ni nak kepada modal. Jadi cara ini pun boleh dibuat. Pakat 2-3 orang, lalu masing-masing menguruskan ladang tadi, dan keuntungan dibahagikan mengikut modal yang dikeluarkan. Sebetul juga perusahaan, sama juga. Kerana nak mengeluarkan produk ini perlu kepada pitih juga, memerlukan kepada modal dan kos yang besar untuk nak keluarkan sesuatu perniagaan, produk perniagaan, nak keluarkan cuka umpamanya, dia perlu kepada modal. Jadi bila ramai berpakat ni, maka kerja menjadi lebih senang. Ini contoh
yang kita katakan mana sesuatu syarikat yang berdasarkan kepada konsep syarikat anan ini, ianya adalah sesuatu yang memudahkan untuk orang ramai. Namun demikian tuan-tuan, untuk menjamin tidak ada kelahi kemudian hari, untuk menjamin supaya syarikat ini dijalankan betul-betul adil dia, supaya tidak timbul kelahi, tumbuk-menumbuk, atau tikam menikam, atau bunuh-membunuh, maka di sinilah kita nak tahu pada malam ni apa dia syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh ulama, supaya tidak jadi kelahi kediam. Anda tahu sajalah, bila bersyarikat, berkongsi, berpakat ni, ada hak dok puas hati, ada yang boleh jadi makan hak orang, ada yang zoling pada saing dia, ada yang tidak menepati pada janji. Jadi atas asas ini kita nak kena tahu apa dia syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh ulama kita, supaya perjalanan syarikat anan ini menjadi perjalanan yang betul-betul ia menepati dengan apa yang dijelaskan oleh para ulama kita. Jadi antara syarat-syarat yang dijelaskan oleh ulama kita ni, ada syarat berkait dengan modal tu sendiri. Modal tu nak kena guana. Bila kita nak pakai modal tu, dia ada syarat modal. Kemudian lagi dia ada syarat orang yang berpakat tu, orang yang berusaha lah, yang bersyarikat. Kita nak tahu juga guana berkait dengan orang yang membuat syarikat tadi. Kemudian lagi berkait dengan utang pula. Guana kalau ada utang, tak ada utang, guana nak buat. Semacam mana juga mereka menetapkan syarat untuk nak membatalkan syarikat tadi. Bila ada pihak yang nak batal, tak ambuh gerak dah, tak ambuh dah, menerukan guana nak buat. Itu juga syarat-syarat yang dibubuh oleh ulama, iaitu untuk menjamin syarikat ini berjalan dia dengan keadaan yang molek, lancar, tidak ada timbul masalah di kemudian hari tadi. Jadi kita tengok dulu tuan-tuan, syarat yang pertama pada malam ni ialah mengenai syarat modal. Guana modal orang nak buat syarikat anan ini. Jadi jawapan dia pertama sekali, yang perlu ada pada modal itu hendaklah ditetapkan dulu. Kena kemas dari awal. Modal setiap orang kena tahu dari awal. Ia tak boleh membubuh seguning pitihmu, aku boh seplastik ini, ia tak boleh. Ia kena tetap lalu banyak mana pitihmu. Jadi hak tu wi seguning hak tu. Ada dalam seguning seria belaka. Hak tu bolak wi seplastik dalam untuk 50, 100 saja. Jadi tak tahu apa. Masing-masing kok gaul pitih tadi, kok pakak buat syarikat tadi dalam keadaan tidak tahu berapa kadar masing-masing, hak ni tak boleh. Jadi pertama kali hak kita nak malam ni ialah kena tahu hak mu apa. Kemudian hak aku berapa. Dari awal hak ni nak kena tetap biar jelas, biarlah molek nampak, supaya jangan kelahi ke dia. Setengah-setengah orang dia lebih suka kelahi ke dia. Mula-mula baik dulu. Mula-mula kok salah duk ogeh tangan kok, nampak super saing lama dah. Makam sama kedah. Mulut manis cakap mula-mula. Tak apa, ala berala. Kita adik-beradik dunia akhirat. Kita saudara belaka. Itu tak mari masalah lagi, memang adik-beradik ni. Yang keadaan tadi kita nak kena pasti berapa hak mu, berapa hak aku. Supaya bila kita bagi utang kayak gini, jadi jelas. Ini syarat berkait dengan modal. Modal hak kita nak keluar tu, nak kena tahu banyak mana. Walaupun kita tak bergaul modal pun tak apa. Itu pandangan jumhur yang telah kita sebutkan dulu. Walaupun mazhab kita mengatakan kena gaul.
Modal tak di nak kena capur. Aku tak tahu pitihmu, mu tak tahu pitih aku hok mana. Yang penting kena capur, kena gau, kena kamel kali. Pitih tak di. Tapi pandangan jumhur mengatakan tahu kada pun tak apa dah. Walau dak gau kali, dak kamel kali pun tak apa. Yang pentingnya tahu hok mu ada banyak mana, hok aku ada banyak mana, barulah modal tadi kita boleh buat perniagaan yang kita nak tadi tuan-tuan. Jadi dalam hal inilah disebutkan oleh Ibnu Qudamah sendiri mengatakan la yajuzu an yakuna ra'su mali syarikati majhulan wala jazafan. Mana beliau mengatakan tidak boleh sama sekali modal ini kau tak tahu majhul. Majhul tak tahu apa seorang tak tahu. Main duk seluk poket kau bau dalam plastik. Ni modal aku. Hak tu pula sama juga. Waktu baik daripada dompet dia bau, dak tahu apa. Tu kucang pitih tadi, dak tahu hak mau apa, hak aku apa. Masing-masing kalau untung setengah seorang. Hak gini dak boleh kerana modal tidak diketahui kada, maka syarikat ini tidak sah, tidak dibenarkan dari awal lagi. Kita tak tahu berapa modal setiap orang ini. Jadi masalah yang timbul tuan-tuan ialah keuntungan hak boleh nanti tu. Macam mana kita nak bagi pada setiap orang. Dan kalau modal tak tahu, untung nak bagi ke mana? Itu timbul. Tak kita redha setengah seorang. Tak boleh. Libatkan makan harta orang dengan cara yang salah. Kerana setiap modal berbeza keuntungan dia. Jadi dalam hal begini perlu dari awal lagi tahu berapa modal setiap orang dan tidak boleh dalam keadaan tidak menentu dia. Tak tahu pun tak boleh, tak tentu pun tak boleh. Ni ada sikit boh sikit, ada lagi boh pula. Tidak berjadual, jadi tak tahu berapa modal yang dia boh. Bila untung kau ukit lalu. Aku boh banyak masa mu tak ada, aku boh juga dalam tabung. Masa mu pergi beli barang, aku boh dalam tabung. Aku ada 10 ya, boh 10 ya. Ada 50, aku boh 50. Aku tak kira, aku tak sayang. Kira boh je pitih. Jadi untung aku biarlah lebih sikit. Jadi hal-hal gini yang boleh mengundang perbalahan. Kerana itu modal perlu dijelaskan daripada awal lagi. Kemudian lagi seterusnya tuan-tuan, kita nak pada modal ini hendaklah ada sungguhlah modal tu. Modal tu biar ada depan mata. Kalau pitih biar ada pitih depan mata. Kalau RZ ada RZ depan mata tu. Modal atau apa benda, modal pitih ke modal barang, biar ada depan mata tadi. Jadi tak boleh modal dalam keadaan hutang, tak boleh. Tu mau apa modal mu? Aku 3,000 ya. Dah mu aku 1,000 ada dah, tapi 2,000 ke hutang. Bila boleh hutang aku boh lah. Tak boleh. Nak biar ada belaka, hok lek nu pun ada, hok lek kita pun ada juga. Tak kira lah pitih ke modal barang ke, tak kira. Yang pentingnya dua-dua pihak ada belaka. Modal tu biar ada. Dia tidak boleh modal yang berupa hutang ataupun harta hok tak jumpa lagi. Harta dia hok gaib, harta dia hok hilang. Jadi hamba ni masuk 5,000 tapi tak jumpa lagi. Kubang hamba 2 ekor. Kubang hamba 2 ekor 5,000. Jumpa kat gini hak tu modal. Dia hak mu boh dulu bab kita nak beli kita nak pergi rolling pitih nak jual. Jadi hak hamba ni tak jumpa, bukan tak ada barang ada, cuma tak jumpa lagi dia kata. Tu tak boleh gitu. Modal ni nak kena barang ada. Dia tak ambil main barang hak dia tak ada. Pitih ada tapi tak ada siapa lagi. Pitih bukan tak ada, dia kata.
Ada pitih. Duduk di negara lain. Tapi tak siapa lagi pitih tu. Tak boleh. Sama kali. Pitih ada. Dengan jemaah haji. Mu tak percaya. Orang pergi haji. Mu tak percaya kau habis mu ni. Tak percaya ke pia lagi. Pas dia balik kita campur lah modal tu. Tak boleh. Mu nak masuk modal kena ada sekung depan mata. Biar nampak modal banyak mana. Jangan sama kali sepehok WPT. Sepehok lagi tak ada benda duk tunggu. 25 bulan ni siapa? Duk main 25 hari bulan, 25 hari bulan. Walau mari sungguh pun tak boleh. Kerana bila kita nak sebut modal, orang nak pakai. Orang nak pakai modal. Moga bila sebut syarikat ni orang nak pakai. Dia bila muda ui lagi dah nak beli wan. Pakai hak dia dulu nak pakai hak dia dulu, bukan nak beli sikit. Kita nak beli orang nak jual borong ni. Bukan orang nak beli rucik gitu. Nak pakai banyak. Pitih nak pakai 5,000. Dah aku 3,000, 2,000 tidak cukup. Nak buat warna. Jadi dalam keadaan tadi perlu pitih ada biar ada bila tak ada apabila berada dalam keadaan hutang yang mana ianya adalah tidak ada bila kata hutang ni aku hutang dulu mu 3,000 aku hutang mu dulu 3,000 pakai pitih mu dulu 3,000 tak boleh keadaan hutang tidak dibenarkan kerana kita nak biar pitih dia ada. Mak ada yang pergi hutang ngepia-pia, waktu hadiah. Yang penting pitih tu biar ada. Tidak boleh sama kali. Kerana kawan dia bubuh pitih. Ia hutang dulu. 20 hari bulan ni, barulah ia nak buh pitih tadi. Tak boleh. Biar sama-sama ada belaka pitih modal tadi. Jadi apabila kita tengok syarat ini tuan-tuan, ianya dijelaskan oleh Imam Kasani. Mana beliau mengatakan minha an yakuna ra'su mali syarikati ainan hadiran. Antara syarat modalnya hendaklah modal itu barang yang ada. Tak kira pitih, tak kira lah. Modalmu dengan barang pun yang penting biar ada. Ain yang ada dia. La dainan wala malan ghaiban. Tak boleh aku hutang dulu. Tak boleh. Tak akhir bulan ni baru aku masuk modal. Tak boleh. Dan tidak boleh juga harta yang gaib. Harta yang hilang atau harta yang belum dijumpai, harta yang belum ada di tempat tersebut. Memang dulu kok harta duduk atas belakang uta lagi. Ya balik dah, uta balik dah. Dah apa lah? Dalam 3 hari lagi siapa? Tu modal aku tu lah. Tak boleh. Biar siapa uta mu dulu, barang mu siapa dulu. Baru mu boleh buat nega dengan syarikat anan ini. Ini yang kedua, iaitu hendaklah modal itu ada depan mata. Kemudian pula kita nak tengok pula kepada orang yang masuk pula. Apa benda syarat yang perlu ada pada orang yang masuk syarikat ini? Jadi bagi orang yang masuk syarikat ini, pertama sekalinya kita nak dia bebas untuk membuat transaksi berkait dengan nega. Kita nak dia tidak diikat, tidak ditambak, tidak kekang dia. Biar ia buat kerjaan nega tadi. Jadi tak boleh sama kali sebagai ahli-ahli syarikat kita dak uwi ke dia untuk nak jual beli ke ataupun lain-lain lagi yang berkait dengan kerja syarikat. Kerja syarikat ni bukan jual beli saja. Yang kita ingat bahawa kerja syarikat jual kemudian beli. Kemudian jual pula beli. Dia ada lagi lain-lain lagi yang berkait dengan kerja syarikat ini. Antaranya tutup hutang. Tutup hutang. Tu kerja ahli syarikat. Kamu jangan pergi minta hutang. Jangan.
biar dia bayar diri. Tak boleh lah. Kerana ni kerja syarikat. Siapa masa kita kena pergi minta hutang. Nanya tak boleh kita sekat orang. Jangan duk pergi kutip hutang tu bukan orang lain tu. Tu anak dara bini aku tu. Jangan buat malu tokek. Biar ke dia nak bayar, tak mau bayar sudah. Tak boleh. Kita tak boleh sekat. Saing kita yang bersyarikat dengan kita, dia perlu jalankan kerja-kerja syarikat. Dia nak pergi minta hutang, biar pergi minta lah. Ataupun dia nak pergi kelahi hutang orang hak tak bayar. Tu. Mu jangan marah ke dia. Mu kalau pergi khabar kat aku dulu. Jangan pergi senyap-senyap. Dia banyak pula sekatan pada saing syarikat ni. Macam mana syarikat nak untung? Dalam keadaan kita ikat dia. Supaya jangan buat benda ni. Sedangkan kerja tadi ada kerja syarikat. Lagi memulangkan sesuatu yang silap beli. Ada aib, ada rosak. Jangan beri balik lah, terima dah mau beli dah sudah lah. Dekat kita nega dah. Ayang kan. Kita nega ayang ni, biarlah ayang. Jadi bahasa kaki patuh, sayap patuh. Dah. Tak apa juga tekok tewing. Dah. Dia jual belaka. Hak gitu menyebabkan kuranglah harga tu. Dah. Dia ada uang penuh lah. Gitu. Beli lembu nak buat rebang. Beli lembu nak buat rebang. Jadi kita orang tipu. Nyawi lembu hak bahasa buta mata. Nak buat rebang gua ni buta mata. Kaki kecok nyawi kata. Tak apa juga lain-lain lagi pembelian yang mana dia ada aib cacat kena beri balik. Kita tak boleh marah ke saing kita. Pakai sudah-sudah lah. Dah beli dah. Pakai habis sini lah. Dah ayah kita balik lah. Jadi panjang kira pula kaki. Kamu tak kenal tuang dia kedai tu. Kamu tak kenal tu. Kau orang lain tu. Ayah tunang aku tu. Kamu tahu ke tak? Jadi masalah. Duk sekat orang berharam. Nak untung bila? Jadi tak boleh sama kali kita menyekat saing kita untuk membuat tindakan berkait dengan perniagaan tadi. Jadi dalam hal-hal begini sama ada ia nak nawa, jangan marah. Nawa mu jangan marah. Tak boleh. Mu kalau mau beli dengan dia waduku, mu jangan tahu. Dia kata naria kilo naria. Dia terima ya meria. Tak boleh lah kita nak negakan ni. Nak nega, kita nak harga yang terbaik. Dia menyekat kita daripada membuat nawa. Ini benda yang kita kata tak boleh berlaku. Apabila kita sekat saing kita nak nega kali dengan kita dengan sekatan-sekatan yang menyebabkan tidak bebas dalam hal ini, maka ianya adalah dilarang tuan-tuan. Kerana bila sebut syarikat, kita kena biarkan dia bebas untuk membuat sesuatu yang berkait dengan sebarang transaksi yang membawa untung pada syarikat. Di samping itu kita juga tidak boleh tuan-tuan membuat tindakan yang merugikan syarikat. Tak boleh. Walaupun orang bebas ke mu tak sekat ke mu nak beli apa benda hak ada untung, asal boleh jual sudah, tapi tak boleh menggunakan kebenaran tadi siapa jadi rugi syarikat. Tak boleh sama kali keadaan tadi peti giwi peri ke orang. Ambil hari ni ambil nak sedekah bulan Ramadan hari ni. Ambil jadi baik sekejap kerana bulan puasa. Ambil lah. Buat makan, buka puasa. Tak boleh buat tindakan gitu. Orang nega ni. Dia tak boleh. Sama kali peri ke orang. Atau apa juga. Sedekah ke situ ke sini.
Dah, ni kan sedekah benda baik kan. Kita syarikat ni sedekah lah sikit. Dah, itu tak boleh tindakan yang boleh merugikan syarikat ni. Kalau zaman dulu kok mereka nega hamba. Bila nega hamba ni dia gewi nikah hamba tak dia. Jadi rega kurang lalu. Bila nikah ni jadi hamba tak ni bila dikahwinkan harga tak sama dengan hak mana full time kerja dia. Tu tak ada berkait dengan pasangan dia, suami dia apa. Hanya itu zaman dulu. Di mana dia tak boleh nak bebaskan hamba tu. Tak apalah, Tuhan galakkan kita bebas hamba. Mu bebas mana tu modal kita. Modal kita nak bebas. Tak boleh sama sekali. Ia ada dilarang. Bila kita kata melibatkan perniagaan ni nak kena mikir nak cari untung warna. Jadi tindakan merugikan tak boleh. Tindakan yang bebas tak boleh sekak juga kerana ia melibatkan pada patah larang bersyarikat ini. Kemudian lagi tuan-tuan yang boleh kita tengok di sini bahawa pihak yang menjalankan syarikat ini dia adalah amanah. Dia ada dijamin oleh syarak kita. Maknanya apa? Maknanya kalau tak nampak dia khianat, dia tak payah ganti. Dia tak payah ganti. Maknanya dia beli tak nampak khianat dia. Tak nampak salah dia, tak nampak. Jawapannya dia tak payah ganti. Kerana benda tadi berlaku dia kerosakan ke kemusnahan kepada modal bukan sebab dia. Seperti ya nega sayur, nega barang basah. Boh dalam peti sejuk untuk jualan. Dah api mapuh. Api mapuh semalam mak. Esok tengok sayur penuh api. Ikan pun busuk. Jawapannya dia tak kena ganti. Ganti warna kata mung pandai-pandai pergi peti sejuk. Dia kalau aku tak buat peti sejuk, mu nak suruh buah tatak ke mana? Mu nak suruh buah mana? Dalam keadaan tak di makna bukan sebab aku. Dah aku buah tempat molek dah peti sejuk. Api tak ada kaki je aku. Mu nak suruh aku cucuh api. Nak khabar bahawa ke mana? Apabila kita bercakap tentang setiap pihak yang berada dalam syarikat, kita kena baik sangka bahawa dia ini menjalankan mengikut prosedur yang betul. Jadi kalau tak jumpa kenanya dia, tak jumpa lala dia, tak jumpa makna dia, jawapan tak kena ganti. Tapi kalau kita jumpa sungguh, memang dia ada sebab menyebabkan punah barang nega kita jadi punah. Dia tak kunci kedai. Dia tak kunci kedai. Nyelok buka gitu je. Maka hak gini dia kena ganti. Kerana dia bertanggungjawab. Makna dia. Mau sabar ke? Main duk lok kedai gohong gitu. Atau bohong juga. Dia dedahkan barang tak di luar kedai. Biar begitu. Orang lalu lalang. Mari ambil. Tak ada ciri keselamatan sikit pun. Ada tadi. Piti hok untung. Nyegi boh atas meja kita. Jadi begini semua perlu dielokkan. Apabila kita bercakap tentang rakan kongsi ni, mereka perlu menjaga dia macam reta dia juga. Jadi jangan sepihak tu bersungguh. Barang-barang cermat, sipam molek. Hak kuci polok, hak kena buku polok. Hak mana perlu untuk diletak peti sejuk, boh peti sejuk. Tu cakna sungguh. Hak ni dok. Jadi dia ambil ringan. Bagi dia kok asalkan barang ada sudah. Dia tak tahu barang tu boleh rosak. Kalau dibiarkan boleh basi barang tu. Barang tu boleh pecah. Barang itu boleh hilang. Barang tu boleh terbakar. Ni semua ni perlu pada setiap orang memahami bahawa jangan membuat tindakan yang mana ianya boleh dikenakan jaminan. Jadi kalau tak ada apa-apa,
tidak perlu dia menjamin dalam keadaan tadi, kerana ianya adalah tangan yang amanah menurut syarak, dijamin dia oleh syarak, tidak perlu bayar kalau dia tidak ada tindakan yang membahaya kepada syarikat tadi. Jangan atas nama syarikat jadi wak pinjaman, jadi wak hutang, yang mendedahkan syarikat kepada hutang pula. Jangan. Tak boleh. Aku perlu beli hari tu 15,000, pitih tak ada. Adik aku pergi hutang dengan orang dulu. Tak boleh. Beli setakat modal yang ada. Ini kaedah yang perlu ada pada orang yang bersyarikat tadi. Manakala bab hutang pula, guana pula syarat yang dibubuh oleh ulama kita. Jadi mengenai hutang ini, pertama sekali kena tetap dari awal. Hutang kena kabur dari awal. Banyak mana hutang sorang-sorang. Kalau ada hutang, kita nak bagi wan. Jadi keuntungan peratusan banyak mana. Dan modalmu banyak ni, modal aku banyak ni. Jadi kita bagi hutang ada gini-gini. Jadi tidak boleh sama kali masuk dalam keadaan tidak tahu hutang. Kita sama-sama saing, sama-sama sahabat. Dari kecil kita kenal. Pitihmu pitih aku, reta aku retamu. Dah kita duk kongsi sejak pada kecil dah kan dulu. Tak payah kira hutang lah. Anak beranak sudah lah. Dah memang dah. Pekat awal anak beranak. Pekat awal memang begitu. Kita berasa bahawa tak ada masalah. Kita kira anak beranak. Kita kira saing sahabat. Apabila ada hutang kok, macam-macam kes jenayah yang kita duk dengar, main tikam orang baharam kerana bagi hutang tak sama. Itu benda tak boleh jadi agama bodoh ni. Bahawa dari awal tetap lalu dah. Hutang banyak mana seorang yang ada, jangan tipu lah. Hutang hak boleh biar kita jelak pada saing kita. Hari ni masuk apa? Kemarin boleh apa? Jadi hal-hal begini perlu supaya jangan kita berselindung. Jadi hutang perlu dijelaskan daripada awal lagi. Semacam mana juga tuan-tuan, kita nak akan hutang ini biar ia nak jadi apa pun. Biar ia nak jadi apa. Jangan sama kali kita set dah. Dia kalau hutang pitih ni aku nak pitih tu. Hak mung pitih lain. Tak boleh. Kita set dak. Kalau hutang apa dak boleh. Duit macam-macam lah mata wang hari ni, dolar ke ataupun duit rupiah ke apa. Kalau dolar aku nak dolar. Kalau rupiah mu ambil tak boleh gitu. Ya dari awal lagi kabar dah hutang dia hak guan. Ya nak ada. Jadi keutungan pun biar sama rata kami molek hutang. Semacam mana mu pun boleh hutang tu, aku pun boleh juga. Ni tak boleh. Sama sekali kita menetapkan keuntungan khok untuk kita kalau boleh duit dalam mata wang ni. Umpama tu satu contoh sajalah. Kalau lah dia menega benda lain lagi, menega apa, katakan pada baju-baju apa, makna menega baju. Jadi dia kalau lah dia kata hutang bahagian baju ni boleh kat aku pitih tu. Kalau baju hak mu cari tu hutang mu boleh ke mu? Tu tak boleh mainan gitu. Kita hutang kena sama rata. Dia pun boleh, kita pun boleh. Ini berkait dengan keuntungan. Manakala berkait dengan masa tempoh bersyarikat ini pun perlu dijelaskan juga. Iaitu bila ada hak nak tarik diri. Kalau ada mana-mana hak nak tarik diri, tak boleh main senyap gitu, tak pergi kerja. Tak boleh. Ia kena kabur. Nak kau hamba nak tarik diri, tak dah nak kerja dah. Banyak kerja lain, banyak lagi nak kena jadi hamba nak tarik diri. Mana nak kena batal kabur molek ke saing.
Oh, jangan kita dak nampak muka seminggu. Mana mu mak? Minggu. Covid ke benda mu ni? Dak nampak ni. Lama dak nampak ni. Kena kuarantin ku ana. Aku tak mau nega dah. Dah apa mu dak khabar patah. Dak. Dah aku ingat mu tahu dah. Dak. Aku ingat mu reti dah aku dak pergi tu. Aku tak ambuh lah tu. Wah. Aku ingat mu kena kuarantin. No, kerana Covid bukannya mu tak mau nega. Allah, apa khabar lambat? Orang perlu jeruk habis dah. Dok buat kerja hari-hari. Apa dak nampak muka mu? Dah mu kata tak embuh. Khabarlah awak. Dah, dia hal begini kalau dia tak embuh, dia kena khabar. Tak boleh sama kali kita main kira kok tak embuh. Senyap gitu. Muka dak nampak. Ada mana pun tak tahu. Kadang kita pun akak telefon tak akak. Dah. Nombor belok semua kita. Dah warna kita kata nak nega warna gini. Orang telefon dah ada akak. Dah. Geruk kita nya belok kita bolong. Jadi warna nak nega gini. Rupanya dia menarik diri dah. Jadi menarik diri dalam syarikat begini nak kena khabar. Kena khabar sepatut. Telefon pun tak apa dah. Aku bercadang untuk tarik diri dah mak. Kita pakai batal lah syarikat ni. Jadi modal pakai bagi lah. Ada tu kira lah. Berapa nilai barang yang ada. Kita kira bagi mula. Aku tak boleh terus dah. Tu apa? Benda masalah. Jangan tanyalah. Itu my problem lah tu. Dah, hamu tu cara hamu sudah dah. Apa benda dia cara aku ni? Maknanya biar khabar lah. Biar khabar benda tadi. Tu kerana ianya melibatkan kepada keuntungan yang kita kata bila seorang kerja, seorang tu berhenti tak khabar, rugi. Timbul keadaan rugi jadi bermasalah. Semacam mana juga dalam hal ini tidak akan terbatas syarikat kecuali saing kita tahu baru batal. Jadi kalau kita tak khabar seminggu masih dikira syarikat bergerak. Makna lagi tak khabar tak siapa maklumat tadi selama itu syarikat tadi bergerak. Tidak ada pembatalan sama sekali. Dijalankan dia seolah-olah syarikat masih ada. Wah, itu kegagalan untuk memberitahu, menyampaikan maklumat ini kepada kawan dia menyebabkan syarikat belum terbatal. Jadi tindakan dia buat masa itu sah. Kalau dia beli barang, dia jual, beli barang, dia tidak perlu menanggung apa-apa liability yang timbul di sebalik perbuatan dia tak dia. Kenapa? Kerana dia tak tahu kawan ni nak pasah, kawan ni nak batalkan. Jadi dibenarkan dia. Walaupun dia kata jika seseorang itu ingin membatalkan syarikat itu dia kawan dia tidak ada. Kawan dia tak ada kapung. Jawapan kena tunggu balik dulu. Kawan tu biar tunggu balik dulu, khabar barulah terbatal. Jangan dia anggap bahawa terbatal dengan mudah, dengan keadaan yang kita sebutkan tadi, ianya mesti diberitahu. Masa mu nak pakak dulu, mu nak buka syarikat dulu, beradang mu mari. Pukul 8 mu tunggu dah. Tapi bila nak batal mu buat dak gitu, khabar pun dak. Yalah aku tak ada kapung. Yalah aku makna payah mu nak cari di kampung ni baru ni. Tapi aku tak tahu. Jadi bila aku tak tahu, jadi pembatalan hak mu buat tu tak berlaku. Jadi sebarang transaksi apa saja muamalah yang berlaku dalam masa tak siapa berita tadi, ianya adalah sah. Dikira masih lagi dalam bersyarikat dan setiap pihak tidak boleh sama sekali
mendakwa tu mau beli mau ambil ya pitih mudi ya. Aku batal dah. Syarikat ni jadi mau beli pitih mudi tu. Tolak pitihmu. Jangan dok tolak pitih syarikat. Tak boleh main gitu mudak kabur deh. Jadi begini perlu ada daripada awal bila nak bersyarikat. Tujuan agama buat benda gini supaya mu jangan tumbuk, jangan kelahitikan ke dia. Kerana bila jelas molek daripada awal jalan dengan lacak, untung pun bagi dengan lacak, maka manfaat di sebalik syarikat ini dapat dirasai oleh kedua-dua pihak tadi. Inilah yang boleh kita tengok malam ni dalam proses perjalanan syarikat Anan ini. Kita perlu mematuhi syarat-syarat yang telah dijelaskan oleh ulama seperti yang telah kita sebutkan tadi. Kita sambung lagi insya-Allah pada minggu depan dengan syarikat yang lain pula. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.